Ya betul, mereka juara 2 kali untuk PMSL. Tetapi untuk Vampire ni, diorang juara kaya-kaya sikit. Ya betul. Juara yang tak perlukan kejohanan lain. Kejuaraan itu saja telah pun memberikan mereka hadiah yang lebih tinggi daripada juara PMGC. Yes. Itulah yang diperolehi oleh mereka sebanyak 2 kali berturut-turut. Tapi kali ini pressure sikit lah, saya rasa tekanan lah untuk dapatkan kali yang ketiga kan. Of course orang akan mengharapkan Vampire dapatkan perkara tersebut. Tak apalah, tak dapat kali ketiga pun dah kaya. Yelah, tapi of course mereka sendiri pun nak Mesti benda nak tu lah. kan. Sebab itu adalah satu rekod yang orang lain tak boleh nak pecahkan. Betul. 3 kali berturut-turut awak dapat juara PMWI. Walaupun bukan PMGC, tapi itu bukan satu rekod yang mudah untuk disamakan oleh mana-mana pasukan lain. Sebab sekarang ini pun Nova jadi juara dunia 2 kali berturut-turut. Untuk Vampire, mereka jadi juara dunia PMWI itu juga 2 kali berturut-turut. Tapi di Camp Charlie kata ni. Camp Charlie mungkin ya, dengan Snipe telah pun dijatuhkan berlawan dengan Team Flash sekarang ini. Geek Fam telah pun mengalami satu ketimpangan. Alangnya Geek Fam memilih. Bukanlah mereka. Ini memang tempat mereka. Ya. Dan Flash yang mendatangi kawasan ini untuk mencari mereka di mana buat masa sekarang ni bercamp Alpha ke Camp Charlie ya? Ini Camp Charlie. Camp Charlie Ya. Baik. Geek dia memang sama ada Camp Alpha ataupun Camp Charlie. Dua-dua dia orang pernah turun. Tapi agak malang sekarang ini Damrut sedikit berjauhan sebenarnya daripada rakan sepasukan mereka, Amy. Dan andai kata Audrey dan juga Aizen ditekan pada waktu yang sama, Damrut tak boleh nak tolong macam tu je. Tapi sekarang ini gosok ke depan. Satu free fire cuba untuk dilakukan oleh Aizen. Kena berhati-hati. Ini adalah DBS. Kena satu bulan juga mampu untuk menjatuhkan main tersebut. Tapi bantuan daripada Wunti. Dapatkan juga Aizen akhirnya. Tinggal Audrey sahaja di dalam kawasan kompon tersebut. Audrey berjaya untuk menjatuhkan Kuang. Tapi Audrey dijatuhkan kembali. Mungkin sedikit terlewat untuk Damrut memberikan bantuan. Walaupun cuba juga untuk mengganggu daripada bahagian luar. Tapi itulah yang tetap akan terjadi. 3 orang pemain Geek Fam akan hilang di kawasan Camp Charlie ni. Ya, hanya mampu sempat senyum seketika di kamera tadi. Dan sekarang ini pasti muram dan masam dalam reaksi wajah mereka. Mana paling awal terkeluar nampak gayanya. Untuk Geek Fam kali ini, PA pula sibuk bersama dengan Roy. Roy 2 dah jatuh untuk pasukan mereka. Kelihatannya PA bermain dengan cukup baik. Satu telah pun ada untuk mereka. Ada satu cubaan untuk mengangkat tadi tetapi tidak sempat. Tekanan yang diberikan oleh PA ini mengakibatkan mereka tidak begitu berani untuk mengangkat di tempat yang terbuka ini. Kedatangan secara berempat. 2 daripada bahagian kanan tas memberikan damage sedikit. Tapi daripada bahagian dalam, lihat kerakan dia ada dapatkan satu juga kepada pihak lawan. Tapi tas masuk dengan yakinnya dia jatuh juga. Namun ketika ini seorang saya lagi pemain yang perlu untuk dihapuskan bagi memastikan kerataan penuh untuk Roy di tangan PEA. Iya, Roy. Setakat ini semua drop spot contest gagal untuk mereka menangi. Kali ini mereka hampir tewas dengan pendatang baru iaitu PA baru akan dilepaskan. Dan itulah dia. Apa yang terjadi, Amy? Rata PEA. Kerataan yang kemas dilakukan oleh mereka tanpa kehilangan sesiapa. Ya betul, keempat-empatnya masih hidup walaupun tadi mungkin sedikit kepahitan telah pun berlaku kepada salah satu pasukan Malaysia kita. Iaitu Geek Fam rata, tapi pada waktu ini kita lihatkan pula Bigatron Red Alien sedang berlawan dengan Pygmy. 2 orang pemain Pygmy terlalu terbuka, mereka melakukan lintasan jalan. Mungkin mereka tak expect ada yang sedang menunggu dan memerhatikan mereka dari kawasan luar bootcamp ini. Dan itu mengakibatkan kejatuhan yang sangat mudah untuk pemain-pemain mereka. 3 sebenarnya dah pun jatuh di tangan Bigatron. Tinggal seorang je Billboard. Pygmy. Satu perkara yang tak diingini di awal permainan juga untuk mereka terjadi sekarang ini. Tapi Team Flash, tadi mereka dah selesai dengan Geek Fam. Sekarang ini ada pula tetamu yang lain. Dan itu adalah MRPX. Salah satu pemain dah dua sebenarnya di tangan Todak, di tangan MRPX. Dia dapat siapa? Dia dapat Todak. 2 pemain Todak dihapuskan oleh MRPX saya rasa. Ya, betul. Sebab kita lihatkan Todak hanya berbaki 2 orang pemain saja. Mungkin tadi di dalam kekalutan itu mereka berlawan pada waktu yang sama. Tapi apapun pada waktu ini MOV GPX mungkin mereka yakin sebab mereka ingat ini adalah Todak. Tapi perlu diingatkan ini adalah Team Flash yang masih lagi 4 orang pemain. Cuma Team Flash ini masih lagi berpecah-pecah kita boleh katakan. Dan untuk MOV GPX, orang tahu di kawasan Camp Charlie ni tadi memang ada perlawanan berlangsung di antara Team Flash dan juga Geek Fam. So agak bijak jugalah daripada mereka untuk menjadi pihak ketiga sekarang ini dan kemudiannya menyapu bersih saja
mata-mata percuma yang boleh mereka dapatkan. Di mana MOV GPX ini kalau ikut kepada kekuatan mereka pada musim lepas, mereka adalah satu pasukan yang sangat-sangat konsisten dari segi placement. So kita akan lihatkanlah musim ini apakah corak permainan yang akan ditunjukkan oleh mereka. Ya, Pak Hazel dari bahagian atas melihatkan ke arah bawah. Sekarang ini pemain-pemain mereka lakukan pergerakan di dalam kawasan Camp Charlie ini. Tak ada siapa lagi yang boleh mengganggu sebenarnya. Oh ya, saya baru perasan Amy. Kan si Cleon dengan Rocky tu dulu player MOV GPX. Betul. So bila dia dapat jatuhkan dua player Todak, itu akan memberikan mereka satu kepanasan. Ya, betul. Oh, seronok juga kan untuk kita tengok macam mana MOV GPX. Tapi Kwang Ji ni baik tau apa yang dia buat daripada tadi. Dia tak bergerak. Ni daripada tadi, dia berdiri situ, langsung tak bergerak. Tak ada pun dia nak bergerak kiri kanan ke. Dan di sini memastikan jikalau ada, walaupun hanya sedikit saja bunyi yang keluar daripada beliau, mungkin diorang boleh dengar dengan mudah. Oh, tapi sekarang ini Alter Ego telah pun mula berlawan dan lawan mereka adalah The Infinity. Malangnya Okta telah pun terjatuh tapi nyawa tak berapa. Woi, Dia sempat juga dapat lompatan jump shot yang baik menewaskan salah satu MVP terbaik yang kita ada, iaitu Rosemary. Wow, jump shot yang cantik daripada God Tani. Ya, benar sekali. God Tani jumpa dengan Rosemary, siapa menang? Rosemary yang menang. Nampak gayanya. Nyawa penuh pun dia yang kena. Tapi kali ini AE permulaan yang sama juga seperti beberapa pasukan yang lain. Sedikit goyah untuk pasukan mereka. Dua sudah pun hilang untuk AE ketika ini. Dua lagi tak. Itulah dia Team Flash. Setelah sekian lama mereka menunggu di manakah pemain lawan yang sedang mengintai ke arah mereka. Akhirnya mereka dapat informasi sekarang ini. Tapi Boboho, dia tahu ada tembakan daripada bahagian belakang. Tapi ini akan menyebabkan yang berbahaya sebenarnya adalah si Kwang. Dia tak boleh nak melarikan diri macam tu je. Dan kemungkinan pemain-pemain MOV GPX ini akan melanggar secara langsung ke arah mereka. Dan itulah yang akan dilakukan. Tapi Yoru telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Tembakan tajam daripada Kwang. Di kawasan terbuka Yoru terjatuh. Mungkin boleh dihabiskan secara langsung. Adakah dapat ataupun tidak? Dapat. Betul-betul setitik lah. Dapat diangkat sebenarnya. Tapi pada waktu ini MOV GPX cubaan mengganggu EA cantik daripada bahagian bawah. Adam dapatkan pemain tersebut. Disebabkan mereka dapat 4 mata singkir, mungkin ini sedang memberikan satu boostingan kepada pasukan mereka. Ataupun semangat yang membara. Dan sekarang ini kedatangan satu lagi pemain. Dua pemain PEA mungkin jatuh. Tak, satu je jatuh. Tetapi dia dapat satu lagi kejatuhan. Dan sekarang Infinity tinggal 2 saja. Ini satu benda yang saya suka lah pasal PEA. Diorang memang satu pasukan yang menerapkan disiplin. Satu jatuh, adakah diorang akan pergi push? Tidak. Mereka akan fokus untuk reset dulu. Dan ini adalah beberapa basic yang betul-betul ditekankan oleh mereka. Yang sangat-sangat baik saya selalu lihatkan mereka lakukan. Dan sekarang ini lihatkanlah mereka dah kembali semula kepada 4 orang pemain. Dan ini akan menaikkan kembali probability mereka. Bukan setakat untuk menang lawan Infinity. Malahan juga untuk mendapatkan beberapa lagi mata tambahan. Dan itulah dia, lobby juga telah pun menjadi mangsa. God Tani sekarang ini akan cuba untuk dicari. Pemain yang pernah bermain di PL. Pernah dibariskan oleh Nova. Adakah akan berjaya untuk dijatuhkan oleh Blaze dan rakan-rakan? Sikit saya lagi. Satu titik saja lagi. Dapat. 8. Wow. PEA, mainan yang kemas. Namun dari segi kelengkapan, makin hilang, makin habis. Nyawa tidak banyak, kenderaan ada. Kalau cukup 2, mungkin mereka boleh masuk dengan agak selamat. Tetapi ada pula mata-mata yang memandang. Mata ini akan menjadi masalah besar. Namun Alva melepaskan peluang tersebut, membiarkan saja perjalanan ini berlaku ke bahagian hadapan. Mungkin mereka nak menunggu lagi. Kalau mereka boleh menunggu dengan lebih lama, ada peluang mereka boleh colik 1 atau 2. Itulah yang cuba untuk dilakukan oleh Alter Ego pada waktu ini. Diorang tahu kalau dengan 2 orang ini bukan satu tugas yang mudah untuk cuba mendapatkan winner-winner chicken dinner di Sunhawk. Dengan kenderaan juga tiada untuk mereka. So, apa yang mereka cuba lakukan pada waktu ini adalah cuba untuk mendapatkan mungkin beberapa mata sebelum mereka terkeluar. Dengan sekarang ini baru bulatan yang kedua masuk 3 Amy. So bukanlah bulatan yang terlalu sakit. Tapi dengan kita lihatkan prestasi PA Barus pada waktu ini, 8 mata singkir dah mereka kumpulkan Amy. Adakah mereka akan jadi seperti satu lagi pendatang baru, iaitu tim NKT yang datang sebagai juara PMNC Thailand? Ya, agak menarik kalau mereka boleh buat benda tersebut. Dan sekarang ini permulaannya nampak gayanya selesa untuk pasukan itu, PEA. Mungkin iya, mungkin tidak.
Tapi apa pandangan korang semua sebagai penonton-penonton kita? Mungkinkah mereka boleh melakukan perkara tersebut? Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Tiba-tiba kan. Jadi ya, ini akan jadi satu perkara yang menarik lah pastinya. Tapi Yudo ataupun Alliance yang sekarang ini, pasukan mereka pada hari semalam tidaklah begitu bukanlah yang paling teratas, tetapi mereka rapat dengan beberapa pasukan yang lain dengan 30-30 markah kan. Betul. Dia ada 2 je tim yang paling menggila atas ke 3 je. Lepas tu yang lain semua dekat 30 lebih. Sekarang ni mereka bawa poin tersebut untuk hari yang kedua. Dan ini adalah hari yang terakhir sebenarnya untuk Yal ketika ini. Kalau mereka tak boleh untuk mendapatkan markah minimum berapa, 60-70 tersebut, peluang untuk mereka ke peringkat yang seterusnya ke Super Sunday secara terus akan menjadi sedikit kelam bagi Yudo Lions ketika ini. Tapi bulatan kelihatannya agak baik untuk beberapa pasukan Malaysia ditarik ke sebelah ban. Team Flash masih lagi jauh perjalanan yang perlu untuk dilakukan oleh mereka untuk MOV GPX. Malang 1000 kali malang lah. Mereka sebenarnya yang betul-betul nakkan juga melakukan gangguan terhadap Team Flash. Tetapi ianya mengakibatkan sekarang ini mereka yang betul-betul ketimpangan. Hilang 3 orang pemain secara langsung. Tapi inilah dia. Telah pun disahkan Chuab tetap akan bermain. Cuma menariknya untuk Vampire pada musim kali ini, memang saya nampak dari Screams dan juga dari tournament third party pun, memang Nuzi dah pun dibariskan sebagai pemain utama mereka. Betul tak, Amy? Nuzi is back setelah beberapa musim dah dia rehat ni. Tak tahu macam mana. Saya pun tak pasti dia ada banyak ke main drama-drama kecilan-kecilan bersama dengan VPE ni. Tetapi inilah waktunya setelah saya rasa hampir setahun tidak bermain secara profesional. Dan yang menariknya VPE masih lagi menyimpan pemain ini. Bukanlah menarik sangat pun sebab diorang dah dapat 2 kali kemenangan untuk PNWI. Tidak menjadi masalah besar kot untuk membiarkan saja Nuzi untuk disimpan. Tapi adakah dengan penyimpanan ini mengakibatkan pemain ini tidak mampu untuk bermain dengan paling terbaik untuk diri beliau? Kita akan saksikan bersama-sama. BTR ada di atas. Tapi adakah BTR mampu untuk menumbangkan pemain-pemain VPE ini? Di bahagian atas ini kita lihatkan 4 sudah mata sikit untuk mereka. Dan mereka dapatkan kesemuanya terhadap pasukan Pygmy. Yang sekarang ini telah pun rata. Tempat yang ke berapa tadi? 13 mungkin. Ke-14 mungkin. VPE tahu ini bukan satu posisi yang terbaik untuk bersembunyi dan mereka memilih untuk menggerakkan diri terlebih dahulu. Ada 2 kenderaan yang akan digunakan pakai. Sekarang ini banyak penggunaan kenderaan kalau anda perasan di map Sunhawk. Ya, saya rasa sebab dia tambah kenderaan. Kalau tak dulu, apa je kenderaan di Sunhawk? Mula-mula ada UAZ, sedap. Tapi kemudiannya UAZ ditarik. Begitu juga dengan Dacia, ada lepas tu ditarik. Akhirnya tinggal Coupe ataupun Coupe RB, kemudiannya Tuk Chai dan bagi. Itu saja dan juga ni Ronnie ataupun biasanya macam apa van ikan ke apa benda semua tu kan. Ataupun nama dia kalau dalam PUBG ni Ronnie. Paling dulu ingat adalah tuk-tuk tu lah yang perlahan. Ya. Tapi sekarang ni dengan adanya kembali beberapa range kenderaan, itu memudahkanlah pasukan-pasukan ni untuk menggunakan kenderaan lebih banyak. Tapi itulah dia, kalau kita lihatkan sekarang ni PA Barus dan juga Yudo Lions, kedua-duanya dekat dengan circle, cuma malangnya mereka bersebelahan antara satu sama lain. Kita harapkan agar pasukan Malaysia ini tidak berjumpa. Begitu juga dengan Creed VIP dan juga Toda. Juga agak berdekatan antara satu sama lain. Tapi setelah sekian lama ini, ada juga yang sudi untuk membawa Tuk Chai ni ataupun Tuk-Tuk. Tuk Chai. Nama dia betul-betul Tuk Chai Ya. Tuk-Tuk. Nama yang paling saya suka untuk sebut. Dan yang naik tu adalah siapa? Team Flash. Walaupun nama mereka mengatakan kelajuan Flash. Laju seperti Flash. Mereka menggunakan tuk-tuk juga. Iftar akan menjadi mangsa terlebih dahulu. Dian terus ke lobby. Seorang saja lagi pemain Todak yang berdiri. Sedang bersembunyi dalam pondok kecil. Di Xavier. Belum berjaya sebenarnya. Walaupun dapat tadi mereka yang menembak. Tak ada dapat pun sebarang mata singkir. Yudo line sebelah belakang mereka mungkin akan mengganggu selepas ini. Creed VIP pula akan menjadi pencabar mungkin terhadap pasukan Flash ini. Mereka bergerak naik ke arah atas. Ada satu perumahan yang mungkin akan dibiarkan saja. Ataupun mungkin salah seorang pemain mereka akan masuk untuk mengumpulkan sesuatu terlebih dahulu. MRPX pula sedang bermain-main dalam kawah ini. Tapi
sepertinya telah pun terus dikesani. Member punyalah nak try untuk survive. Kau cakap dia main-main dekat bawah tu. Oh, dia tinggal Dia tinggal seorang. seorang tu, Mi. Dia tak ada pesit dia Mana apa? nak pergi? Pusing sini, pusing sana. Ada je tembakan kan. Kemudiannya dia mendengar caster Amy Muhammad mengatakan dia tengah pusing-pusing dan berjalan-jalan dekat bawah. Tapi yelah, sebenarnya di dalam situasi tinggal seorang ni, dia sama ada dia dapat survive ataupun tidak. Itu saja outcome dia. Tapi Talon, Lynx, akhirnya kita lihatkan di sini ada perlawanan berlaku. Tapi inilah dia, Mi. Flash. What a play daripada Flash. Kalau daripada mereka kena backstep balik. Kena counter back dengan salah seorang pemain daripada Flash. Anda terlalu muda untuk menjatuhkan Nix yang ada di sini. Tapi satu lagi pemain cantik dari dia orang tu bernasib malang sebab dua orang lagi player Talon yang tak dijatuhkan. Ini adalah dua orang player yang memiliki firepower tinggi, Linux dan juga Redface. Siapa? Nah, mereka berdua saja mampu untuk menjatuhkan 3 orang player Team Flash. Betul, Redface. Redface ni memang antara yang paling mantap juga lah. Tak kisah macam mana sekalipun. Tracking beliau memang tajam. Ciwi bahagian bawah berharapan dengan Youth Lions, tapi sepertinya Youth Lions tidak akan melakukan apa-apa. Mereka tak teruskan ke kiri, mereka teruskan ke kanan. Okey. Mereka banyak betul mengelakkan melakukan sebarang pertarungan untuk Yal sekarang ni. Mungkin betul-betul fokus memang bersanding ini style mereka. Kalau mereka tak perlu lawan, mereka tidak akan lawan. Mereka akan lawan bila mereka memang kena lawan. Dan mereka boleh dapatkan mata singkir. Yang waktu tu barulah mereka akan involve dalam fight. Jika tidak, mereka akan fokus untuk mendapatkan tempat yang sedap. Satar nampakkan Boy Chill. Pernah bermain di bawah jersey dan juga organisasi yang sama pada tahun 2023, iaitu di Bigatron. Tapi itulah dia. Zerja datang, drive through, memberikan mata kepada Linux. Dan Linux dapat clash ke tak? Hampir menjatuhkan yang kedua tadi. Sebab kita tahu DBS satu bullet sahaja, setepat separuh HP itu mudah untuk dijatuhkan. Tapi itulah dia, Redface dikesan oleh Voki, menyebabkan sekarang ini Talon terkeluar di tempat yang ke-10. Tinggal 9 pasukan saja lagi yang ada di dalam perlawanan kita. 28 orang pemain. Kita masih ada lagi 4 pasukan Malaysia ini. Ya, benar sekali. Di mana yang lihatkan sekarang ini pergerakan bakal dilakukan. 2 mata sikit telah pun ada untuk pasukan mereka. Bagi Zerzia, tetapi dia tinggal seorang saja. Sukar ketika ini untuk pasukan Zerzia. Tapi PA ada 4, Crave VIP ada 4. Yal ada 4 orang pemain. Sepertinya peluang agak besar kepada pasukan dari Malaysia. VPE naik ke bahagian atas. Ada BTR. Dia lawan dengan BTR berdepan bersorangan saja Tony K ketika ini. Tetapi kita tahu firepower seorang pemain ini begitu menakutkan. Nyawa masih sedikit saja tinggal. Tetapi dia dapat 1 juga terhadap pemain BTR ini, mengakibatkan mereka tempang 2. Seorang saja di bahagian depan ini. Seorang lagi jauh. Genforce sangat-sangat jauh. Memang susah untuk membantu. Ya, malang 1000 kali malang untuk Bigatron Red Aliens. Tapi Zuxi masih lagi boleh diangkat. Tak sempat. Datang satu frag grenade daripada Stone di situ, menghabiskan terus pemain yang telah pun terjatuh dan juga mendapatkan lapar. 6 mata singkir Vampire dah pun dapatkan. Nuzi kali ini adalah tahun untuk dia membuktikan adakah dia memang betul-betul pemain yang hebat. Sebab kita tahu pada musim lepas kelihatannya dia tak boleh nak fit in di dalam pasukan Vampire ini. Tapi pada waktu ini dia telah pun ada 2 mata singkir, bermain secara offline. Masih boleh dikatakan satu permulaan agak baik untuk mereka. Dan itulah dia, Nuzi dapatkan juga Rocky, tempat yang ke-8 untuk Todak. Beberapa pusingan dah kita lihatkan Todak banyak kehilangan satu demi satu pemain mereka di awal permainan. Mungkin ada lagi perkara yang boleh diperkemaskan oleh mereka. Tapi 20 orang pemain sahaja yang tinggal, Amy, sekarang ini untuk berentak mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan menariknya, Amy, semalam 6 game tu, tim yang dapat chicken dinner semua adalah tim yang tak main hari ini. Iaitu semua 6 tu dari grup A. Wah, benar-benar sekali. Tetapi sekarang anda lihatkan PEA. Mereka hilang 2. Lesak begitu sahaja dalam pergerakan mereka untuk masuk ke dalam bulatan kita di Xavier. Permainan yang begitu selamat sedang ditunjukkan oleh pasukan ini. Memberikan mereka peluang yang baik. Tetapi Creed ada di bahagian belakang. Yal di bahagian kanan. Cuma mungkin yang akan menjadi masalah besar adalah Creed.
Ya, tapi itulah dia tembakan yang begitu baik. Tepat kena muka Alva. Menyebabkan alter ego Ares untuk map Sanhok ini tidak begitu banyak mata yang dikumpulkan oleh mereka. Secara tepatnya satu saja. Tapi kita lihatkan sekarang ini Creed VIP. Apakah perancangan mereka untuk masuk ke bahagian dalam. Tapi malangnya bacaan pergerakan yang begitu baik sekali dilakukan oleh Lamborghini. Berjaya untuk mendapatkan newbies. Tinggal Voki saja. Tapi Voki baling satu nade yang baik juga terhadap Lamborghini. Tapi ada satu nade yang datang ke arah beliau daripada Levi's. Malangnya untuk Voki. Tak boleh buat apa sekarang ini. Tidak banyak tempat yang boleh dimainkan oleh Creed VIP. Tambahan pula sekarang ini Vampire juga telah pun mula mengintai ke arah mereka. Ya, rata sudah untuk Creed VIP di bahagian belakang ini tak mampu dan tak sempat pun untuk menyentuh pemain di Xavier secara penuh. Dan belatan kita anda lihatkan sekarang ini milik di Xavier. Mereka mungkin hanya perlu untuk tunggu dan mempertahankan saja kawasan ini. BTR pemain yang terakhir, tempat yang terlepas terbuka. Pergi ke depan, bergerak. Namun mampukah dia? Berjayakah dia melakukan sesuatu? Gen Force sorangan dan 6 kill. Sudah ada. PA baru hidup lagi rupanya. Walaupun mereka mungkin tak dapat nak masuk ke dalam circle, tapi mereka tidak membiarkan sahaja diri mereka memberi point giveaway kepada pasukan musuh. Dan itulah memang kekuatan mereka, placement. Tapi sekarang ini Yudo Lions datang ke arah compound ini. Natana mereka memang kena lawan. Dan pada waktu ini kita lihatkan dua orang main di Xavier telah pun dijatuhkan. Yudo Lions mereka ada peluang yang cerah untuk take over kawasan compound ini. Walaupun satu main mereka telah pun dijatuhkan. Keluk cuba untuk berlawan. Dua orang main ada di bahagian hadapan. SLK di tangan beliau. Tembakan cuba untuk dilepaskan, tapi dia tengah tunggu timing yang mantap. Dia nampak pemain itu sedang memasak net, tapi Jimmy akan baling dulu. Siapa yang akan kena? Lamborghini mengenai sedikit damage, tapi masih lagi belum mencukupi. Jimmy cuba untuk berlawan. Siapa yang akan menang di kawasan ini? Malangnya Jimmy terjatuh, tapi ada lagi satu net yang akan datang ke bahagian hadapan. Tinggal Keluk saja untuk mencari pemain terakhir ini, tapi Vampire dah mula masuk campur. Oh, masalah besar sekarang ini untuk Yudo Lion. Nyawa mereka tidak begitu banyak. Lagi-lagi Keluk, dia sorangan saja yang berdiri. Lamborghini tenang dengan S12K. Mungkin ini masa untuk di-reset kembali. Tapi zone mula mengecil. First aid sempat untuk diguna pakai. Sempatkah juga untuk dia mengangkat sesiapa? Ada tekanan daripada bahagian kiri. Dan itulah dia penyelamat kepada Yudo Lions. Kenderaan yang telah pun disusun oleh pemain di Xavier ini memang masalah besar kepada Yudo Lions tadi. Memberikan kemenangan yang agak mudah kepada Vampire. Hanya Bloto datang dan selesaikan saja saki-baki pemain yang ada. Chicken dinner. So good untuk Vampire. Walaupun mungkin ramai yang mempertikaikan, Nuzi ni betul ke dia boleh main offline kan? Sebab tahun ni offline lagi. Tapi mungkin, yelah, dia pun dah banyak kali offline. Dia pun tak nak kena menerima hakikat bahawa memang offline lah kejohanan PMSL akan berlangsung selepas ini. Jadi kita lihatkan memang satu gameplay yang lebih cantik dan kemas daripada Nuzi. Tapi of course untuk Tony K, Schweppes dengan Stone ni, kita tak payah cakap banyak sangat pasal mereka ni. Sebab kita memang dah tahu mereka ni hebat. Lihatkanlah 6 mata singkir untuk Stone. Satu pemain yang sebenarnya bermain di posisi support. 2 untuk Schweppes, 3 untuk Nuzi, Tony K 2. Di sini saja untuk pusingan pertama ini saja, mereka dah dapatkan 13 mata singkir. Kemenangan yang kemas datangnya dari Vampire. Tapi pertahanan yang baik daripada di Xavier. Mereka diasak daripada dua arah. Tapi saya paling suka tadi adalah sebenarnya kenderaan tu memang punca utama lah. Adik lu dah tak tahu nak buat apa. Dia siap masuk dah tadi. Dia mungkin nak cuba tukar seat. Tapi dia tak boleh nak pergi ke seberang. Betul kan, dia macam ada penghalang tu kan. Kenderaan yang dibina tu memang mantap. Sebab kenderaan tu diparking secara menyerong. Ya, kalau lurus mungkin ada kiri dan kanan kan. Untuk awak guna untuk jiggle macam satu kontena. Tak boleh.